Muhammad Batu Upan. Terima kasih Datuk Speaker. Soalan saya soalan nombor 52. Terima kasih Datuk Speaker dan terima kasih pada Yang Berhormat Batu Ban. Yang Berhormat Kerajaan Negeri melalui Perbadanan Pergalahan Air Pulau Pinang PBA telah pun mengambil inisiatif jangka masa pendek dengan membuat pemasangan sistem amaran awal kualiti air mentah di muka Sauk Lahad Tiang. Dan pemasangan ini telah pun disiapkan pada September 2022. Pemasangan alat ini adalah bertujuan untuk mengesan kualiti air mentah yang diabstrak dari Sungai Muda. Bagi pelan jangka masa sederhana dan panjang, Kerajaan Negeri melalui PBA juga telah merangka pelan kontingensi Raw Water Contingency Plan 2030 melibatkan kerja menaik taraf tangki sedimen loji rawatan air Sungai Dua yang telah siap pada tahun ini. Pakej 12A loji rawatan air Sungai Dua yang sedang dalam pembinaan. Pembinaan lorong loji rawatan air Mengkuang fasa 1 yang dijangka siap pada tahun 2025. Pembinaan loji rawatan air Sungai Muda fasa 1 dan juga loji rawatan air Sungai Perai dijangka siap pada tahun 2028. Sekiranya kerja-kerja membina dan menaik taraf infrastruktur bekalan air di bawah Raw Water Contingency Plan ini disiapkan sepenuhnya, ia akan menyumbang kepada penambahan kapasiti air mentah sebanyak 560 MLD. Kerajaan Negeri melalui PBA juga akan membangunkan infrastruktur kejuruteraan bekalan air untuk memaksimumkan kapasiti pelepasan air sebanyak 1000 MLD dari empangan Mengkuang bagi membolehkan operasi pelepasan air dari empangan ini dilaksanakan setiap hari bagi mengurangkan risiko air mentah dari Sungai Muda pada masa hadapan. Perubahan pengoperasian ini memerlukan kerja-kerja menaik taraf infrastruktur empangan Mengkuang melibatkan 4 projek utama supaya kapasiti pelepasan air dapat ditingkatkan daripada 300 MLD pada masa kini kepada 1000 MLD. Terkini projek pemasangan paip fasa 2B dari Rumah Pam Mak Sulong ke terusan Sungai Dua dalam pembinaan dan dijangka siap pada tahun depan. Sekiranya siap, projek ini akan menambahkan sekali ganda kapasiti terkini iaitu 300 MLD kepada 600 MLD. Manakala 3 lagi projek dalam rangka perancangan untuk meningkatkan potensi penggunaan empangan Mengkuang secara maksimum. Untuk soalan Yang Berhormat bahagian kedua, PBA telah mengemukakan laporan postmortem berkaitan dengan isu gangguan bekalan air yang berlaku dari 6 hingga 11 Julai 2022 di negeri Pulau Pinang. Melalui laporan tersebut, PBA telah menyatakan sebab-sebab kelewatan dan membekalkan air susulan daripada penutupan sementara loji rawatan air Sungai Dua. Punca-punca yang dikenal pasti adalah paip yang telah kosong mengandungi udara yang akan mengurangkan aliran air dan keadaan ini memerlukan masa untuk mengeluarkan udara di dalam paip tersebut. Selain itu, tekanan air yang tidak mencukupi untuk membekalkan air ke tempat yang tinggi atau yang jauh dari loji menyebabkan pengguna yang berada di tempat rendah atau dekat dengan loji akan mendapat bekalan air dahulu. Masalah-masalah lain yang dikenal pasti adalah terdapat juga kerosakan paip yang berlaku di tempat-tempat tersebut dan halangan lain untuk memulakan pam di bangunan tinggi. Majlis Mesyuarat Kerajaan Bilangan 23/2022 bertarikh 5 Ogos telah pun melantik satu panel penyimak bebas ataupun Independent Checkers panel untuk membincangkan, meneliti dan mengkaji semua maklumat yang terkandung di dalam laporan postmortem krisis air di negeri Pulau Pinang yang disediakan oleh PBA dan laporan awal ataupun inception report telah pun dibentangkan dalam Majlis Mesyuarat Kerajaan Bilangan 30 bertarikh 19 Oktober oleh ahli panel penyimak bebas. Ahli panel akan mengemukakan 2 laporan lagi iaitu laporan interim pada penghujung Oktober 2022 yang di mana telah pun dikemukakan dan kemudian laporan akhir pada penghujung November 2022 untuk melengkapkan siasatan ini. Terima kasih. Ya. Soalan tambahan Datuk Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Tanjung Bunga atas jawapan yang diberikan tadi.
Yang berhormat, kita faham bahawa air ini adalah sumber asas yang penting untuk kegunaan semua. Maka saya nak tanya, apakah cadangan ataupun langkah proaktif yang akan diambil oleh PBA selepas ini supaya memastikan apabila kita ada krisis air ini, kita perlu memastikan bahawa bekalan air itu sampai ke setiap tempat. Okey, yang kedua, apakah option kedua? Sekarang ni kita hanya kita ambil air daripada Sungai Muda, dan apakah option kedua yang akan kita teruskan selepas kita lihat ada peralihan kerajaan perpaduan di Perak, PH dan juga BN? Maka adakah kita kerajaan negeri akan berunding semula dengan kerajaan negeri Pulau Pinang, Perak? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat atas soalan tambahan. Untuk menjawab soalan yang pertama, kebanyakan option tadi pun telah dinyatakan. Selain daripada itu, sudah tentu berdasarkan kepada hasil dapatan laporan daripada panel penyimak bebas, kita juga akan mengkaji sama ada langkah-langkah lain boleh dilaksanakan bagi memastikan ataupun mengelak daripada kejadian tersebut. Bagi soalan kedua, sudah tentu dengan penubuhan kerajaan baru di negeri Perak, Kerajaan Negeri Pulau Pinang akan menyusuli projek pemindahan air dari Sungai Perak ke Negeri Pulau Pinang, dan kita akan berhubung dengan Kerajaan Negeri Perak dengan masa yang terdekatlah untuk menyusuli perkara tersebut. Terima kasih. Terima kasih, Datuk Ketua. Ada sedikit soalan tambahan berkaitan dengan maaf, suara tak berapa cantik. Berkaitan dengan air. Ini terima kasih di atas penjelasan berkaitan dengan pembinaan loji-loji rawatan yang begitu banyak. Saya ingat ada 3-4 loji rawatan, termasuklah di Sungai Dua yang di Naik Taraf. Cuma saya melihat bahawa loji-loji yang dibuat ini, dibina ini, mempunyai masalah, mungkin akan ada masalah dari segi sumber air, termasuk di Mengkuang. Mengkuang ni sumbernya saya rasa daripada Mak Sulong dan juga daripada air hujan. Jadi saya rasa tak mencukupi sumbernya. Dan ini saya mohon penjelasan, dan apakah kaedah ataupun cara yang saya rasa kita kena, kok mana cara pun kita kena selesaikan isu air. Sebab isu air ni merupakan isu yang besar. Kalau kita tak selesaikan, dia akan negeri Pulau Pinang akan menghadapi masalah. Baik di segi krisis ini akan menyebabkan masalah yang cukup besar. Dan ini saya rasa patut diberikan sebagai keutamaan, prioriti untuk kita selesaikan isu ini. Bukan kita boleh main-main dengan air, kerana air ni akan menyebabkan ekonomi Pulau Pinang pun akan jatuh. Mungkin akan menurun bila masalah air tidak kita atasi sepenuhnya. Dan dari segi kajian laporan masalah air yang baru lepas, jadi saya minta supaya kajian ini dimaklumkan, diperjelaskan kepada kita di sini, sebab kebanyakan kita menyalahkan PBA. Saya rasa PBA tidak ada kesilapan yang besar dalam perkara ni. Banyak orang salahkan PBA. Mungkin teknikalnya kita tak maklumkan awal, mungkin itu teknikal PBA. Tapi berkaitan dengan masalah yang berlaku, isu air daripada Kedah turun terlalu kotor, itu bukan masalah PBA. Saya dalam PAC pun bincangkan. Dia bukan isu PBA. Sebenarnya isu yang kita alami adalah isu masalah bencana air yang berlaku, dan ini bukan satu perkara yang besar. Kalau boleh kita minta penjelasan sedikit tentang isu ni supaya PBA, agensi syarikat yang baik, yang bagus, tapi kita menghadapi masalah, banyak orang blame PBA. Saya bersetuju ataupun tidak dengan penjelasan? Terima kasih Yang Berhormat Ketua Pembangkang. Saya dengar cara Ketua Pembangkang bercakap ni macam dah jadi ahli kerajaan. Saya setuju. Terima kasih, dan saya sememangnya setuju sangat dengan kenyataan Datuk Ketua Pembangkang yang di mana yang di mana
Jawab sajalah. Ya, sememangnya punca daripada masalah yang telah berlaku di bulan Julai sebenarnya adalah dari negeri jiran kita, bencana yang berlaku di negeri Kedah, yang di mana saya rasa kerajaan negeri pun dah banyak kali menekankan ya keperluan untuk mengadakan satu Ulu Muda Basin Authority, yang di mana kita boleh ada satu badan berkuasa yang terdiri daripada wakil-wakil daripada semua kerajaan negeri di wilayah utara, termasuk juga daripada kerajaan persekutuan, supaya kita boleh bersama-sama menjaga kemampanan kawasan tadahan air tersebut, supaya perkara ini tidak berlaku akibat daripada mungkinnya pembangunan yang tidak terkawal ataupun kerja-kerja pembalakan dan sebagainya di negeri tersebut. Jadi selain daripada itu, Yang Berhormat, berkenaan dengan empangan Bengkuang tu, setuju juga, yang di mana sekiranya kita ingin memaksimumkan penggunaan air daripada empangan Bengkuang sebanyak 1000 mld, makanya kita memerlukan punca air yang tambahan. Sebab sekarang ni kita dapat daripada Sungai Kulim tu, daripada rumah pam Mak Sulong, dengan air hujan, nak bergantung kepada tu, sekiranya kita nak menggunakan 1000 mld, maka tidak mencukupilah. Jadi oleh itu satu rumah pam tambahan juga diperlukan, iaitu rumah pam Lahak Yoi, dan kita memang berharaplah projek itu boleh dilaksanakan dengan kerjasama daripada kerajaan pusat. Terima kasih. Terima kasih. Saya nak jemput Yang Berhormat Pulau Tikus.